Situ wetland, they have a lot flora and fauna. We have a 10 ecosystem, one only in Malaysia, actually in Situ. The uniqueness of Situ Wetland State Park is that we are close with community. The only state park that receive visitors to enjoy the nature. What we are doing right now, the sustainable tourism, we are working closely with district office and also Majlis Daerah to support the product that we have from our boardwalk. We prolong it to our community. The visitors, the audience can get local products from Situ Wetland, so that the community can give back and also get back on nature products. Kita ada dekat Pulau Busung. Sebenarnya kat Pulau Busung ni, ini adalah checkpoint untuk cari lokan. Dekat sini dia ada 2 spesies lokan. Normally kita ada lokan lumpur dan juga longkang pasir. Actually this package I have 3 element. For the 1 element is education. So education for the mangrove, education for the flora and fauna. Second is element is fun. So and then the third element is historical. One of our main or our aim is to help the local community here to highlight their traditional knowledge and also empower them to do education tourism. So we train them to be a wetland teacher where they teach people that come, the visitors that come to the Situ Wetland, not only about the nature in Situ Wetland but also the part on heritage, the part on livelihood of the people here. Okay, so this is the filling of the sata. We have fish, and then onion, garlic, and this is asam. In a lot of places in Malaysia, in other worlds, the local community just be the people that see the development of tourism, but they do not get anything from the industry. So we emphasize that local community should be benefit from the tourism. Whatever UNDP and doing it right now, I think it's a good effort. It's a good platform with the communities, NGOs, government agency to sustain not only tourism, ecotourism, but nature itself. Laka di dalam projek pelancongan lestari di bawah UNDP ni bukan sekadar menyediakan kertas kerja atau laporan di peringkat awalan dan juga interim, tetapi mereka juga adalah sebagai koordinator yang mengurus dan memastikan projek ini berada di landasan yang betul supaya target-target kita tercapai, KPI kita ditepati. Jadi dengan adanya projek ni, kita dah ada produk kita sendiri dan juga kita ada pertambahan jumlah pengusaha dalam suatu penghasilan kraft dan juga melibatkan kaum wanita. Dari segi pengeluaran produk, kalau nak compare daripada dulu, of course saya buat seorang sangat limited, tak dapat hasilkan dengan banyak. Tapi dengan sokongan daripada UNDP, saya dapat membuka peluang pekerjaan kepada golongan-golongan yang memerlukan seperti wanita ataupun anak-anak muda untuk turut membantu dari segi penghasilan. Jadi of course saya dapat hasilkan dengan lebih banyak dan juga dengan lebih berkualiti. Kemahiran baru yang saya dapat selepas bersama dengan Rumah Batik adalah dapat peralatan-alatan yang lebih banyak, lebih baik. Jadi saya daripada hasilkan produk yang home base, saya boleh explore untuk menghasilkan produk yang lebih banyak. Di samping explore bahan-bahan yang lebih baru, penggunaan daun yang berbeza, warna-warna yang lebih banyak lah untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Batik alternatif ini, dia tidak menggunakan chemical yang akan merosakkan alam sekitar. Jadi dia adalah penghasilan yang zero waste, sifar pembaziran dan juga sifar penggunaan chemical. So dia akan menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Saya tak terbayang yang saya satu hari boleh jadi artisan dan boleh menghasilkan produk-produk sebegini. Dan antara pencapaian saya bersama Rumah Batik baru-baru ini telah memenangi award. Sebagai seorang suri rumah, saya tak sangka melalui Rumah Batik saya dapat go to a greater length dan dapat exposure sebeginilah. Visi kami sedikit sebanyak telah dibantu oleh projek ini yang merupakan asas atau foundation yang mana membantu kami untuk menyediakan fasiliti ini secara fizikal dan juga digital dengan lebih teratur supaya memberi peluang dan ruang kepada pengusaha yang ada dan juga pengusaha yang lain supaya mereka dapat sustain di masa yang akan datang.
Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Firdaus bin Syed Omar. Saya merupakan setiausaha kepada Mersing Tourism Association dan saya ingin memperkenalkan Mersing kepada anda semua. Tourism benefits to the local more than the foreigner. Bahasa Melayunya, pelancongan ni memberikan pulangan yang baik kepada lokaliti berbanding dengan orang-orang asing yang datang. Sepatutnya komuniti menjadi sumber utama daripada segi perkhidmatan untuk memastikan pelancongan menjadi sumber pendapatan, dan saya rasa bertepatan dengan apa yang UNDP cuba bawa. Bila saya cuba kerja dekat petrol pump tu, saya punya confident tu agak kurang lah, sebab orang macam pandangan oh budak macam ni kerja macam ni je lah. Tapi Encik Firdaus boleh nampak kebolehan saya. Jadi di situ saya dah macam oh sebenarnya orang yang ada kat OKU ni pun boleh kerja macam orang-orang normal, boleh diberi peluang untuk kerja dalam bidang-bidang yang mengenai tourism apa semua ni. Untuk permulaan ni, saya bermula sebagai graphic designer dan content creator lah. Saya buat design-design baju, saya akan buat design-design untuk kitchen, dan juga kalau kita ada pergi event, mungkin saya akan buat design untuk backdrop event tersebut. Saya melihat ada sikit keceriaan kepada penduduk. Kalau dahulu mereka hanya dapat satu hari upah RM4 sahaja untuk memasak dari ejen pelancongan, tetapi sekarang mereka dah jadi pemilik kepada syarikat aktiviti selam scuba. Mereka sendiri yang bawa pelancong untuk menyelam. Jadi daerah Mersing ni diurus sendiri oleh anak-anak Mersing sendiri. Antara sebab utama saya pilih Mersing sebagai lokasi perniagaan saya adalah kerana saya nampak Mersing ni mempunyai potensi dalam bidang pelancongan. Kerana apa? Mersing ni mempunyai banyak pulau-pulau yang cantik yang sangat berdekatan dengan Mersing, di antaranya Pulau Besar, Pulau Tioman dan Pulau Au. Selepas saya dapat sokongan padu daripada Mersing Tourism Association sendiri dan juga pihak UNDP sendiri, alhamdulillah hasil daripada latihan dan juga sokongan padu tu saya dapat kenaikan gaji antaranya RM5,000 sehingga ke RM8,000. Perkara ini dikawal melalui mitos. Jadi setiap ejen perlu memasukkan data. Jadi dari segi pengkalan data, jumlah pelancong yang datang ke Mersing pun kami boleh dapat statistik dari negara mana. Kemudian dari segi perancangan masa hadapan pun kami boleh buat dengan jumlah statistik yang ada. Kita dari pihak kerajaan bersama dengan pihak UNDP, kita akan bagikan apa kemahiran. Contohnya kita dah bagi mereka kemahiran bahasa Inggeris. Kita dah bagi mereka latihan yang berkaitan dengan kaedah snorkeling supaya tidak merosakkan kita punya terumbu karang. Dia punya impact selepas latihan ni sangat memberi kesan yang sangat bagus dan hebat pada saya, sebab saya boleh berkomunikasi secara baik dengan pengunjung di dalam negara dan juga di luar negara dengan confident. Kutip sampah mudah, simpan itu lebih mudah. Tetapi cabarannya ialah apakah mesin yang kita nak gunakan supaya kita dapat recycle kembali. Daripada plastik boleh menjadi souvenir dan cenderamata. Daripada cenderamata boleh dibawa pulang, boleh dikongsikan. Rasa rindu, rasa kasih, rasa ingatan kepada seluruh keluarga yang sedang menanti di rumah.